Masih di bawah tajuk permutation, kita lihat contoh yang ke-16. Okey, kita ada syarat kita adalah 4 digit numbers are to be formed from the digit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 without repetition. Maksudnya sekarang ni kita nak create 4 digit numbers. Okay, 4 digit numbers daripada digit 0 to 6 dan ada syarat tambahan without repetition. Maksudnya nombor ni akan diulang sekali sahaja. Okay, dan kita akan lihat berbagai bentuk soalan A, B, C, D. Kita lihat yang pertama. Okey, kita lihat soalan yang pertama. Kita nak 4 digit numbers, 4 digit numbers. Yang kita nak bentuk adalah, nama dia adalah 4 digit numbers. Okey, ni dikira nombor lah ni. 4 digit numbers terdiri daripada 0 sampailah 6. Tetapi syarat tambahan dia untuk soalan ini adalah less than 5,000. Less than 5,000. Okey. Jadi untuk yang syarat ni, kalau kita ikutkan syarat ni, nombor yang kita boleh isi sekarang yang depan ni adalah 0. Kita tak boleh ambil sebab dia panggil digit numbers. Numbers tak boleh bermula dengan 0. So kita akan ambil kemungkinan bermula dengan 1, 2, 3 dan yang paling tinggi adalah 4. Jadi kalau kita ambil 5 dah lebih daripada 5,000. So tak boleh. Jadi kita akan ambil paling tinggi adalah 4. Paling rendah 1. 0 ni kita tak boleh ambil sebab dia panggil digit numbers. Numbers tak boleh bermula dengan 0. Okey. Kalau code boleh. Code boleh mula dengan 0. Tapi kalau digit numbers, kita mesti bermula dengan 1. So, daripada sini, jumlah pilihan yang kita ada adalah 4. So, kita akan mulakan dengan 4 pilihan. Kemudian, soalan dah diletakkan syarat without repetition. Maksudnya nombor ni hanya boleh digunakan sekali saja. Jadi kalau kita nak mudah untuk isi kotak yang kedua ni, kita pilih satu nombor, katakan 2. Maka kotak berikutnya jangan ada nombor 2. Jadi kalau kita nak senaraikan, nombor yang kita boleh isi adalah bermula dengan 0, 1, 3, 4, 5, 6. Jadi kita kat sini kita akan nampak pilihan kita adalah 2, 4, 6. So kita akan nampak pilihan kita adalah 6. Okay, sama juga untuk kita nak isi kotak yang berikutnya, kita pilih satu nombor, sebarang nombor, katakan saya pilih 4 untuk kita isi kat sini. Jumlah pilihan kita ada 6 tapi kita pilih satu je. Okay, jadi kita akan isi ke di sini 0, 1, 3 kecuali 4. So 5, 6. Maka kita akan dapat jumlah pilihan kita adalah 5. Okay. Kemudian yang terakhir tu sama juga, kita akan pilih satu nombor, katakan saya pilih nombor 6. Maka kotak berikutnya jangan ada nombor 6. So kita akan ada 4 pilihan. Okay. Jadi kalau kita nak dapatkan the number of wheels, maka kita akan darabkan. Okay. So kita akan dapat 480 cara. Okay. Itu untuk yang pertama. Okay. Kemudian kita lihat soalan B pula. Okay. Soalan B. Sama juga, kita akan create 4 digit numbers. Tetapi syarat dia adalah mesti bermula dengan 4. Mesti bermula dengan 4. Tapi disebut OR. Okay. Maksudnya kita akan pecahkan bermula dengan 4. OR bermula dengan 6. Okay. Tetapi yang ni dia tanpa syarat. Dia tak ada sebut less than 5,000, greater than 400, 4,000. Tak ada. Dia cuma letakkan syarat begins with digit 4 or 6. Jadi kalau OR ni kita kena buat satu-satu, kita buat asing-asing. Okay. Kemudian kita, maknanya kotak yang pertama ni kita hanya boleh, pilihan kita hanya satu saja. So kita akan letak satu. Jadi kotak yang berikutnya kita akan buang satu nombor. Okay. Untuk dekat sini tak ada nombor lain, kita cuma ada 4. Jadi kotak berikutnya semua nombor kecuali 4. 1, 2, 3, 5, 6. Okay. Tadi senarai nombor kita adalah 0 sampai 6. So, kita akan dapat 2, 4, 6. So, kita ada 6 pilihan. Kemudian, kita buang satu lagi nombor untuk kotak berikutnya. Katakan saya pilih nombor 3 lah. Maka kotak berikutnya adalah 0, 1, 2, 5, 6. Maksudnya, jumlah pilihan kita adalah 5. Kita buang lagi satu nombor. Katakan saya pilih nombor 2 lah. Maka kotak berikutnya jangan ada nombor 2. So, itulah caranya kita masukkan nombor-nombor ni dalam kotak. So, jumlah pilihan kita adalah 4. Jadi 4 ni bukan maksudnya nombor yang kita pilih. Dia adalah bilangan pilihan yang kita ada. Tapi pilih satu je. Okay.
So ini kemungkinan yang pertama. Kemudian disebabkan O, maka kita akan letak tambah O. Kita letak permulaan dia adalah 6. Maka cara yang sama, jumlah pilihan kotak yang pertama hanya 1. Kemudian untuk kotak berikutnya, semua nombor 0 hingga 6, tapi kita kena buang nombor 6 ni. Maka nombor yang boleh adalah 0, 1, 2, 3, 5. Tak termasuk 6. Maka di sini kita akan nampak pilihan kita adalah 5. Pilihan kita 5 ke 6. 0, 1, 2, 3, 4 tertinggal. So, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, saya tinggal 4 ni. So, kita akan ada 6. Kemudian kurang 1 lagi. Kurang 1 lagi. Okay. So, kita akan darab semua ni. Tapi kita akan tambah. Okay. So, kita akan dapat 240. Okay. Kemudian untuk soalan yang ketiga. Syarat dia adalah 4 digit numbers juga. Tetapi syarat dia adalah between 2000 and 6000. Okay. Dia punya syarat dia adalah 2000. Bila between ni maksud dia di antara. Between maksud dia tak termasuk 2000 and 6000. Okay. Okay. Jadi kalau kita ikut syarat ni, kita fokuskan kepada digit yang pertama dulu. Maksud dia digit yang pertama ni, nombor yang kita boleh masukkan adalah 2, 3, 4 dan 5. 6 tak boleh. Sebab kalau ambil 6, dia lebih daripada 6000. So, jumlah pilihan kita adalah 4 untuk kotak yang pertama. Jadi, dengan cara yang sama, bila kita berpindah ke digit yang berikutnya, kita buang satu nombor. Jadi, semua nombor kecuali nombor 3. 0, 1, 2, 3 ni kita buang. 0, 1, 2, 3 buang. 4, 5. Maka kita akan ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita ada 5. 0, 1, 2, 3 kita buang. Kemudian 4, 5, 6. So, kita akan ada 2, 4, 6. So, kita ada 6 pilihan. Kemudian makin kurang 1. Okay. Sebab kalau katakan kita pilih nombor 2, maka kotak berikutnya ada 5 nombor pilihan dan seterusnya. Okay. Maka bilangan cara kita akan ambil darab saja. 5 darab 6 darab 5 darab 4. Okay. Kemudian, kita tengok soalan D pula. Okey, untuk soalan D ni. Okey, kalau kita refer balik, nombor yang kita boleh pilih daripada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Tapi sekarang ni yang D ni syarat dia adalah an odd number. Syarat dia adalah odd number. Okey. Jadi kalau kita refer pada odd number, yang menentukan odd number ni adalah nombor yang terakhir sekali, yang di hujung ni. Syarat dia adalah hujung ni mesti odd number. Contoh, katakan kita ada 21. Kita ada 5 to 0. Okay. Katakan kita ada 5, 4, 3, 3. Contoh. Okay. Maka yang ini kita boleh panggil dia sebagai odd number. Sebab yang menentukan odd number ni bukan nombor kat depan ni. Nombor yang di belakang ni. Okay. Sama juga ni. Nombor dia yang di belakang ni. Ini menunjukkan dia adalah even number. Okay. Maknanya bukan disebabkan nombor kat depan ni. Nombor yang di hujung tu. Yang hujung tu akan menentukan dia odd number ataupun even number. Sama juga untuk yang ni. Nombor yang terakhir tu akan menentukan dia adalah odd number. Keseluruhan dia adalah odd number. Jadi untuk syarat ni, kalau kita jumpa 4 digit numbers, tapi syarat dia adalah odd number, maka fokuskan kepada digit yang terakhir dulu. Maksudnya untuk dekat sini, yang boleh menghasilkan odd number adalah 1, okay. Kemudian 3, okay. Kemudian kita ada 5, 1, 3, 5. Okay. Jadi bilangan pilihan kita adalah 3. So kita ada 3 pilihan. Kemudian bila kita nak pindah ke digit yang berikutnya, kita buang satu nombor. Maka digit berikutnya adalah semua nombor kecuali 1. Tetapi disebabkan ini digit numbers, maka depan ni jangan masukkan kosong. So kita akan ambil 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So 1, 2, 3, 4, 5. So ada 5 pilihan.
kemudian kita buang satu nombor, katakan saya buang 3, maka kotak berikutnya bermula dengan kosong, 1 dah tak boleh, 2, okey, kemudian 4, 5, 6. Maka kita akan nampak ni 1, 2, 3, 4, 5. So 5, kemudian kita buang lagi satu nombor, katakan saya buang nombor 4, jadi kotak berikutnya 0, 2, 5, 6. Maka kita nampak ada 4 pilihan. 4 je pilihan, tapi sebenarnya nombor yang kita pilih hanya satu saja. So kita akan dapat 5 darab 5 darab 4 darab 3. Jadi kalau kita kira 25 kali 12. So kita akan dapat 25 kali dengan 12. Maka kita akan dapat jawapan dia adalah 300. Okay, so kita akan dapat 300. Okey, kita lihat contoh yang ke-17. Okey, contoh yang ke-17. Kita lihat how many 4-digit even numbers. Maksudnya kita perlukan 4-digit number. 4-digit numbers. Syarat dia adalah yang pertama even numbers. Kemudian yang kedua adalah between 2000 and 6000. So kita akan ada dua syarat. Okay, jadi kalau kita bergantung kepada dua syarat ni, maka kalau kita senaraikan, kita akan dapat yang di belakang ni nombor yang boleh adalah 0, 2, 4, 6. Okay. Kemudian di depan ni nombor yang boleh adalah 2, 3, 4, 5. Okay. Kalau semua nombor ni berbeza, kita dah boleh buat terus. Okay. Tapi sekarang ni kita dapati, bila kita lihat ni, nombor 2 ni dah berkongsi syarat dengan yang sini. Nombor 4 pun sama. Jadi kita tak boleh buat terus. Okay? Kita boleh buat pilihan sama ada nak mulakan daripada sini ataupun dimulakan daripada sebelah kanan. Jadi kita kena pecah kes. Pastikan kita akan buat satu persatu. Bermula dengan, kalau kita andaikan sebelah kanan tu adalah 0. Kemudian kita akan buat untuk 2. Kemudian kita akan buat 4 dan 6. Okay. Cuba kalau kita tengok, kalau kita pilih 0. Jadi kalau kita pilih 0, jumlah pilihan pada kotak yang pertama ni adalah 1. Jumlah pilihan dia 1. Kemudian untuk kotak yang berikutnya, okay, untuk kotak yang berikutnya kita cancel nombor 0 ni, maka yang berikutnya ni nombor yang boleh adalah, sebab dia antara 2000 hingga 6000. So nombor yang boleh adalah 2. Kalau kita tulis kat sini, ni nombor yang boleh adalah 2, kemudian 3, 4 dan 5. Okay, dan 5. Maka kita akan ada 4 pilihan. So itu yang kita dapat 4 ni. Kemudian bila kita nak bergerak ke kotak yang berikutnya, semua nombor kecuali kita buang satu nombor. Di sini kita buang satu nombor, katakan saya buang nombor 3. Yang ni kita buang nombor 0. Okay. Maksudnya kotak berikutnya semua nombor kecuali 0 dan 3. So kita akan ambil 0, kita akan ambil 1, kita akan ambil 2, kita akan ambil 3 ni tak boleh. Oh 0 tadi dah ada kan. Okey, salah tadi. Kita boleh buat pilihan. Okey, untuk digit yang berikutnya kita akan isi dengan cara semua nombor kecuali 0 dan 3. Maksudnya untuk yang berikutnya ni 0 tak perlu. So 1, 2, kemudian kita akan teruskan 3 ni tak boleh. Kita akan teruskan 4, kemudian kita akan ambil 5 dan kita akan ambil 6. Maka nombor yang kita boleh isi adalah 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Okay, nombor 1, 2, 3 dah ada, 4, 5. Okey, ada satu nombor lagi, 7. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kita boleh letak kat sini ada 6 pilihan. Kemudian untuk yang berikutnya kita buang satu nombor. Daripada sini katakan kita buang 1. Maka sini akan jadi 5. Okey. Maka untuk berakhir dengan kosong ni kita akan dapat 4 darab 6 darab 5 darab 1. Okey, sama juga untuk kat sini. Okey, kalau kat sini
Katakan kita andaikan kita bermula dengan sebelah kanan ni, kita pilih nombor 2 je. So saya letak nombor 2 kat sini, maka jumlah pilihan kita adalah 1. Okey, 1. Jadi sebelum kita bergerak ke digit yang awal ni, kita kena pastikan kena buang 2 ni. Ni kalau ikutkan kita mesti ambil 2 tak boleh, so kita letak 3, nombor 3, 4 dan 5. Maksud dia untuk kotak ni kita ada 3 pilihan, 3, 4, 5. So 3 pilihan. Okey. Kemudian kotak yang berikutnya kita buang satu nombor, katakan saya buang nombor 5 lah. Maka kotak berikutnya semua nombor kecuali 2 dan 5. So kita akan ambil 0, kita akan ambil 1, 2 dah ada, kita akan ambil 3, kita akan ambil 4, okay. Kita akan ambil 6 and 7. Maksudnya jumlah pilihan kita adalah 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Tadi 2 dah ada, 5 dah buang. Okay. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kita akan ada 6 pilihan. Buang satu lagi kita akan dapat 5. Okay. Jadi kalau kita pilih nombor 2, maka kita akan dapat 3 darab 6 darab 5 darab 1. So jawapan dia adalah 90. Kemudian kita teruskan, kalau kita pilih nombor 4 dan kita pilih nombor 6. Okay. Ini kalau kita nak check ni. Okey, kemungkinan yang ketiga kita akan pilih nombor yang terakhir ni adalah 4. Okey. 4, maka jumlah pilihan kita adalah 1. So kita akan gunakan 1 kat sini. Kemudian untuk kita nak isi kotak yang pertama ni semua nombor kecuali 4. Semua nombor kecuali 4, maka 4 ni kita boleh cancel. Okey. Maka nombor yang kat depan ni pastikan syarat dia antara 2000 dan 6000. Maka kita boleh isi nombor kat sini 2. Kita boleh isi nombor kat sini 2. Kemudian kita boleh isi nombor 3. Nombor 4 tak boleh sebab dah ada. So kita akan ambil nombor 5. So akan ada 3 pilihan. Itu yang 3 tu. Kemudian kotak yang berikutnya kita kena cancel satu nombor. Katakan kotak yang ni saya pilih nombor 5 lah. Maka kotak yang berikutnya semua nombor kecuali 4 dan 5. Jadi kita boleh ambil 0, kita boleh ambil 1, kita boleh ambil 2, kita boleh ambil 3, 4 dan 5 dah ada. So 6, 7. Maka kita akan nampak sini pilihan kita adalah 2, 4, 6. So kita akan ambil 6. Sama juga untuk pergi ke kotak berikutnya, buang 1 daripada 6 ni. So dapat dari 5. Okay. So kita akan dapat 3 darab 6 darab 5 darab 1. Dapat 90. Sama juga untuk kalau kita ambil kemungkinan berakhir dengan 6. So yang di ujung ni satu cara. Yang di ujung ni satu cara. So yang lain ni kita boleh ambil bermula dengan 2, 3, 4, 5. 6 tak boleh sebab dah ada sini. So 4 pilihan. Kemudian kita perlu pilih satu nombor, katakan 5. Maka kotak berikutnya 5 dan 6 ni mesti buang. So kita akan ambil 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So kita akan ada 2, 4, 6. 6 nombor. Kita dapat 6 tu. Kemudian buang satu nombor lagi. Kita dapat 5 tu. 120. Okey. Okey, maka jawapan dia adalah 420. Okey, untuk soalan yang kedua sama juga kita akan ambil 4 digit numbers. 4 digit numbers, tetapi syarat tadi adalah even number. Kemudian yang kedua adalah between 2000 and 6000. Okay. Tapi yang ni with repetition, maksud dia walaupun nombor tu kita dah pilih, maka kita boleh isi lagi untuk kotak yang berikutnya. Okay. Jadi kalau kita gunakan syarat even number, ini adalah 0, 2, 4, 6. So kita ada 4 pilihan. Walaupun kita dah pilih sini 2, maka kotak berikutnya masih boleh guna 2 sebab with repetition. Okay. Jadi kalau kita gunakan syarat ini, di sini boleh isi 2, 3, 4, 5. So kita akan ada 4 pilihan. Kemudian kita kalau cancel mana-mana nombor pun, kita boleh pilih. Kita akan ulang balik nombor tu. Maknanya kalau kita ada berapa pilihan tadi? Tadi kita ada pilihan 0 hingga 7, maka 8 nombor. Maka kita letaklah 88 nombor tu. Yang ini pun sama.
So kita akan dapat 4 darab 8 darab 8 darab 4. Okey. Dan jawapan asalnya adalah 1024. Tetapi kenapa kita tolak dengan 1? Sebab dalam kita punya pilihan ni 2000 ni termasuk, sebab kita boleh gunakan 2 kosong kosong. Walaupun kosong sini dah ada, kita boleh masukkan juga. Jadi hati-hatilah bila with repetition. Kemungkinan dalam masa kita pilih tu nombor 2000 tu ada. Tapi sebenarnya tak boleh sebab soalan dia dah sebut between. Soalan dah sebut between 2000. Bila between 2000, maksudnya 2000 ni tak masuk. Okay? Dia paling tinggi pun kita akan ambil 201 lah. Paling rendah 201. Okay? Jadi kena hati-hati. Dia kat sini jawapan asalnya 104, tetapi kita ambil kira nombor tu berulang, maka 2000 tu termasuk. Jadi kita akan tolak 1. Okey, kita tengok contoh ke-18. Okay, contoh 18. 3 married couples have about 6 seats. Okey, maknanya kita ada 3 married couple. Katakan married couple ni saya akan ambil, saya simbolkan dengan wife and husband. Okay. Maksud dia kalau 3 married couple ni, maksud dia ni lah. So ini. Kita akan susun dalam satu barisan. Okey, syarat dia adalah with no restriction. Maksudnya tanpa syarat, maka kita boleh terus. Kita akan gunakan terus jumlah pilihan kita ada 6, maka terus kita akan ambil 6 factorial. Jadi tanpa syarat ini mudah. Okey. Kemudian yang syarat yang kedua. Okey, syarat yang kedua. If each couple is to sit together. Okey. Maknanya setiap couple ni dia boleh duduk bersama dengan couple yang sama je. Okey. Each couple is to sit together. Okey, contoh macam ni lah, kita ada husband, wife. Ni husband, wife yang kedua, husband, wife yang ketiga. Dia boleh duduk di antara couple dia je. Dia tak nak terpisah. Okey. Maka kalau kita ambil kira ni, kalau kita ambil kira bilangan cara susun dia ni, ada 2 cara. Sama ada husband tempat yang pertama ataupun wife tu tempat yang pertama. So ada 2 cara. Yang ini pun sama juga, 2 cara. Yang ini pun sama juga, couple yang ketiga, 2 cara. Okey, kemudian kita tak, dalam soalan tak sebut pun couple yang pertama mesti duduk pada kerusi yang pertama dan kedua. Tak ada sebut. Maka ada kemungkinan ni couple yang pertama ni mungkin boleh duduk di sini ataupun di sini. Okay, jadi kalau kita ambil kira tu, kita tengok berapa jumlah pilihan untuk satu couple ni. 1, 2, 3. Maka kena ada tambahan 3 factorial. Kalau ada yang keempat, 4, maka kita kena ambil 4 factorial. Yang dua-dua ni untuk setiap couple ni. Untuk dia tukar tempat. So kita akan dapat 48. Okay, itu untuk soalan yang B. Kemudian untuk soalan C ni, if all the men sit together to the right of all the women. Okey, maksud dia, yang men ni dia boleh duduk sekali. Tetapi dia bagi tahu syarat. Okay. Men ni dia boleh duduk sekali. Itu syarat pertama. Yang kedua, syarat dia mesti duduk di sebelah kanan. Okay. Men ni duduk di sebelah kanan perempuan. Maksudnya woman, and man. Man. Ataupun husband. Okay. So, kita boleh ambil kira macam tu lah. Okay. Jadi, kalau kita ambil kira, ni dah lari sikit punya graf dia ni. Okay, bilangan cara dia ni. Ni, bilangan cara dia boleh tukar tempat, ada 3 cara. So, 3 factorial. Yang ni pun 3 factorial. Okay. Kemudian, soalan dah bagi tahu dah man ni mesti sebelah kanan. Husband ni mesti sebelah kanan. Yang tadi tak sebut. Ini ada syarat tambahan. Husband mesti sebelah kanan. Maka, tak payah kita fikirkan husband boleh duduk di sebelah kiri. Okay. Jadi, kita hanya ambil 3 factorial. Darab 3 factorial. So, jawapan dia adalah 36. Okay. Itu untuk contoh ke-18. Okey, kita lihat contoh ke-19. Ini permutation. Dalam permutation kita ni, untuk yang kes yang kelima ni, ada number yang
kita boleh repeat. Macam contoh ni lah, kita ada yang tadi berbeza. Yang ni ada yang kita boleh nampak boleh repeat. Maksud dia yang ni lah. So bagaimana cara kita nak buat permutation. Okay. Jadi kalau kita nak mudah, contoh kita lihat contoh ke-19. Okay, kalau jumpa yang macam ni, how many different permutation can be made using the letters of the word books. Okay, sekarang ni jumlah capital letter ni kita ada berapa ni? 2, 4, 5. Maka kita akan ambil 5 factorial. Kalau kita nak susun semua, kita akan ambil 5 factorial. Kita akan ambil 5 factorial. Ini kalau semua ni capital letter ni berbeza. Kalau semua berbeza, maka terus kita ambil jawapan dia 5 factorial. Tetapi bila ada yang sama, ada letters yang sama, maka kita kena bagi. Berapa yang sama? Kalau 2, so bagi dengan 2 factorial. Maka itulah jawapan kita 60. Kalau semua huruf tu berbeza, maka terus jawapan dia 5 factorial. Berhenti kat situ. Kalau ada yang sama, kita akan bagi berapa huruf yang sama. Okey. Contoh seterusnya. Okey, daripada perkataan loto ni. Okey, sama juga jumlah capital letter kita ada 5. Okey, kalau ikutkan jawapan kita 5 factorial. Ini kalau semua capital letter ni berbeza. Tapi bila ada yang sama, kita ada 2, 0 dan kita ada 2T. Maka kita akan bagi dengan 2 kali 0 dan 2 kali 2T. So kita akan bagi dengan 2 factorial, 2 factorial. Sama juga untuk mathematics. Okay. Bilangan letter kita 11, tapi dalam 11 tu ada yang sama. Okay, dalam 11 ni ada yang sama. Kita nampak kita ada 2M, kemudian kita ada 2A, kita ada 2T, kemudian yang lain-lain semua satu je kan. Okay. Jadi kita akan ambil 11 factorial bahagi dengan 2 factorial, 2 factorial, 2 factorial. Jadi untuk yang contoh ni mudah. Okay. Ini kalau kita nampak ada yang sama. Okey, kita tengok contoh ke-20. Okey, contoh 20. Okey, ini pun sama juga. Okey, kalau kita ada 2 copies of each of 3 different books, maksud dia setiap 3 ni ada 2 salinan. Okey, 2 salinan. Okey. Kalau nak ikutkan bilangan buku kita adalah jumlah dia 6 lah. Okey, setiap ni ada 2, 2, 2. Okey. Maka kita akan ambil 6 factorial disebabkan setiap buku tu ada 2 kopi kan. Ada 2 ada 2 set yang sama. Maka kita bagilah 2 yang pertama, 2 buku yang kedua, 2 lagi buku yang ketiga. Okey. So kita akan dapat jawapan dia 90. Okey, contoh yang ke-21. Okey, ini pun sama juga. Okey. Daripada perkataan adding ni, kita nampak jumlah semua dia ada 5. 2, 4, 5. 5 tapi dalam 5 ni ada 2 yang sama. So kita akan bagi. Ni 2, 4. Kita ada 6. Kita ada 6 factorial. Okey. Tapi dia ada syarat. Okey. Kita ada 6 ni. So kalau kita nak mudah, saya lukis ni. Untuk yang pertama ni, kita perlukan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi dengan syarat 2Ds. Okey, 2D ni syarat dia together. Maknanya dia duduk bersama. Yang lain-lain tak kisahlah. Ini A, ini I, ini N, ini G. Okey. Jadi untuk yang di sini, kalau kita nak kira, okey, kalau nak kira ini 1, 2, 3, 4, 5. So kita akan dapat 5 factorial. Okay. Yang DD itu kalau kita tukar tempat pun benda yang sama. Okay. So maksud dia kita akan gunakan 1, 2, 3, 4, 5. So 5 factorial. Okey, kemudian untuk yang kedua pula, kita nak buat DD ni pula syarat dia separated. Maksud dia kemungkinan dia mungkin DAD. Kemungkinan pula DAID. Ada banyak kemungkinan. Syarat dia separated. Jadi kalau kita tengok balik, kalau separated, maksud dia kita boleh ambil, ingat kalau kita ada separated punya cara, kita akan fokuskan
Yang syarat ni, okey, syarat ni dia ada berapa tempat dia boleh duduk? D ni. Dia boleh duduk yang pertama 1, 2, 3, 4, 5. So kita akan ambil 5P. 5P kita ada tempat untuk 2D. So 5P2 darab dengan kumpulan yang tanpa syarat. 4 factorial. Okay. Jadi kita akan dapat, kalau kita guna kalkulator, 5P2 darab dengan 4 factorial. Okay, 4 factorial. So kita akan dapat 480. Asalnya 480. Tetapi 5P2 ni, 2 ni kan ada 2D yang sama. Maka kita jangan lupa bahagi dengan 2 factorial. Okay. Maka jawapan dia 480 bahagi 2. So kita akan dapat 240. Okay. Jadi kita boleh rujuk balik contoh kalau katakan case separated. Jadi kita boleh tengok balik contoh yang sebelum ni. Kalau separated, inilah caranya. Maksudnya kita akan buat dua kumpulan. Yang pertama separated ni. Kalau separated maksud dia berapa tempat D ni boleh duduk untuk satu D ni. So dia boleh duduk di antara kiri A 1, 2, 3, 4, 5. So kita akan buat 5. Maksudnya D ni yang pertama ni boleh duduk 5 tempat. Tapi 5 P berapa? Kita ada 2. 2 yang kita kena ambil kira syarat dia 2. So 5P2. Disebabkan 2 syarat tu adalah sama, maka kita kena bahagi. Kalau katakan saya ada P dengan D, contoh P dengan D, maka kita akan ambil 5P2 je. Tak payah bagi sebab dua huruf tu berbeza. Sekarang dua-dua D kena bahagi dengan 2 factorial. Okay. Kemudian kita kena darab pula dengan kumpulan yang kedua. Yang tadi kumpulan syarat. Kumpulan yang kedua ada 4 pilihan yang berbeza. So kita buatlah 4 factorial. Katakan satu kumpulan yang berbeza ni ada 2 yang sama. Katakan ada 2A, maka kita ambillah 4 factorial bagi dengan 2 factorial. Okay. Tapi sebabkan semua tu berbeza, maka kita ambillah 4 factorial. Maka jawapannya 240. Okay. Ataupun kita boleh ambil kaedah yang kedua, without restriction. Maksudnya tanpa syarat, dia tolak dengan D together. Ini pun boleh juga. Kita akan dapat jawapannya 240. Tapi saya galakkan gunakan cara yang kedua ni. Ya, kita guna kaedah separator. Okey, itu contoh 21. Okey, kita tengok contoh yang 22 daripada perkataan. How many different arrangement are there for the letters of the word? Arrangement. Okay. Dan kita tengok ada macam-macam syarat. So kita lihat syarat yang pertama. Okey, syarat yang pertama. Okey, yang pertama kita lihat N tadi, arrangement tadi. Kita ada 12 huruf, 12. Okey, 12 huruf, 12. Daripada 12 ni ada 2 A. Kita ada 2 N. Kita ada 2 E. Semua ada dua-dua ni. Okey. Jadi syarat yang pertama begins with R and N with E. Maksud dia kita boleh letakkan bermula dengan R dan berakhir dengan E. Okay, jadi kalau kita senaraikan tadi, perkataan kita adalah arrangement. So saya boleh ambil A, R, R, E, N, G, E, M, E, N, T, S. Kita ada 12, kita ada 2A, kita ada 2N, kita ada 2R dan kita ada 2E. Okay. Sekarang ni R dan E ni kita dah pilih, maka bila dua huruf kita dah pilih, kita dah tetapkan, kita dah fixkan ni, maka yang tengah ni daripada 12 dah tinggal 10. So 10 factorial. Tapi daripada 10 factorial ni ada huruf yang sama. Ada huruf yang sama. Maksud dia kita akan nampak ini dah jadi 1. Maka kita akan ambil 2A. So kita akan bagi dengan 2A. Kemudian kita akan bagi dengan 2N. So bagi dengan 2N. 2 dah. Yang 2R ni dah jadi 1 sebab kita dah klik. Maka kita akan ambil 2 factorial, 2 factorial. Ini datang daripada huruf A dan N. Okay. Yang R ni dah kita ambil
E pun dah ambil, jadi kita tak ambil kira yang dua ni. So ada dua yang sama, 2A dan 2N. So kita akan dapat 907200. Itu syarat yang pertama. Okey, syarat yang kedua pula. Okey, syarat yang kedua. Okey, kita lihat daripada syarat yang kedua. If the two letters E are separated. Okey, ini pun sama juga. E ni adalah separated. Okey, jadi kita boleh guna cara tadi. Kalau E separated, katakan saya letak ni E separated. Okey, jadi kalau kita nak guna kaedah separated, kita akan buat dua kumpulan. Yang pertama kumpulan separated, yang kedua adalah kumpulan tanpa syarat. Okey, jadi sekarang ni kita ambil kira dulu, satu E ni boleh duduk berapa tempat. So kita akan ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 tempat untuk dua huruf. Untuk dua huruf E ni. So 11P2. Tapi 11P2 ni kita ada dua E yang sama. So kita bahagi dengan 2 factorial. Ini maksudnya kumpulan separated. Ini kumpulan separated. Kemudian kita akan ambil satu lagi kumpulan yang tanpa syarat. So kita akan ada 10. Dalam 10 ni kita ada 2A. Kita ada 2A. Kita ada 2. Kita ada 2N. Kita ada 2R. Okay, 2N, 2R. Okay. Jadi itu yang kita bahagi dengan 10 faktorial, bahagi dengan 2 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial. Maka jawapan dia adalah 2494, 8000. Okay. Ini untuk yang kedua. Okey, kemudian kita lihat yang ketiga pula, syarat dia adalah the two letters E and two letters A are together. Okey, EE dan AA ni together. Okey. Jadi sekarang ni kita ada tiga kumpulan ni. Okey, kita buat dulu syarat yang pertama. Ini kalau nak ikutkan, kita ada 2 factorial. Kita ada 2 factorial bahagi dengan 2 factorial sebab ada 2 E yang sama. Kemudian AA ni adalah 2 factorial. Kalau dia berbeza A dan B, so kita berhenti pada 2 factorial ya. Tapi ada AA yang sama, so bahagi dengan 2 factorial. Ni semua nilai ni untuk 1, 1. Sama. Okay. Kemudian kita darab lagi untuk kumpulan yang ketiga. Sepatutnya kita akan buat 8 factorial. 8 factorial. Dalam 8 ni kita ada 2N dan 2R. Terujuk balik. Kita ada 2N dan 2R. So kita bahagi dengan, sepatutnya kita akan buat 8 factorial bahagi dengan 2 factorial. 2 factorial. Tetapi, yang 8 ni saya akan pilih kalau soalan sebut mesti bermula dengan EE, kemudian kedua adalah AA. Kalau macam tu dia punya soalan, maka kita akan ambil 8 factorial. Tetapi EE ni tak semesti bermula ke depan, dia boleh berada tempat yang ketiga. Dia ada 3 kumpulan ni. Ataupun AA berada di tempat yang pertama. So ada banyak kemungkinan. Jadi kalau kita nak ambil kira 2, 3 kumpulan yang boleh berubah-ubah, maka kita boleh kira macam ni, 8, 9, 10. Jadi kita akan ambil kira semua tu boleh bergerak. Jadi kita boleh gunakan 2 factorial bagi 2 factorial darab 2 factorial bagi 2 factorial darab 10. Asalnya 8. Kita akan pilih 8 kalau yang ni kita dah fixkan. Soalan dah bagi tahu mesti bermula dengan EE. Kemudian yang kedua adalah AA. Kalau macam tu, soalan sebut macam tu, maka kita mesti guna 8 factorial. Okay? Tapi soalan tersebut maksud dia kumpulan ni boleh berpindah-pindah di mana-mana. Okay? So kita akan dapat jawapan 907200. Okay, kemudian tengok soalan D pula. The consonant letters G, M, T, S are together. Okay. Di sini kita nampak tadi kita ada 2A, kita ada 2R, kita ada 2N dan kita ada 2E. Okay. Ini adalah together. So kita akan ambil yang pertama kita boleh ambil 4 factorial. Tapi disebabkan 4 factorial ni dia tak ada yang berulang, jadi kita berhenti kat situ. Kalau kita ada 2G, maka bahagi dengan 2 factorial. Okay. Kemudian kalau ni ikutkan, kita akan ambil 8. Kita akan ambil 8 factorial bahagi dengan 2 factorial, 2 factorial, 2 factorial, 2 factorial. Tetapi GMTS ni dia tak sebut mesti bermula di tempat yang pertama. Dia boleh bergerak di mana-mana.
Maka kalau kita nak ambil kira yang tu, kita jangan ambil 8. 8, 9. Okay, so kita akan ambil 9 faktorial. Darab dengan 4 faktorial. Okay, itu untuk soalan D. Dan untuk soalan yang terakhir adalah, okay, 2 letters N. Okay, dua-duanya berada di hujung. Okay. Kalau dua-dua berada di hujung, kita tadi ada 12. So, kita ada yang tinggal 10. Okay. Dalam 10 ni dia ada 2A, 2R dan 2E. Okay. So, yang hujung-hujung ni kita letak 1 faktorial, 1 faktorial, 1 faktorial. Okay. So, kita boleh buat macam ni lah. Dan kita akan bagi dengan 2 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial. Daripada sini lah. Okay. So, kita akan dapat jawapan yang terakhir 453,600.